Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Kita sambung pengajian sirah dah. Sebelum kita masuk tajuk yang baru, fasa yang kedua, pada separuh fasa yang pertama pada kuliah yang lepas, kita dah sebut berkenaan dengan pertamanya tajuk berkatnya Nabi merupakan berkat doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika mana kedua-dua Nabi ni membina Kaabah, maka mereka berdoa supaya lahir di kalangan zuriat mereka penduduk Mekah ni seorang Nabi dan Rasul. Jadi Allah Ta'ala makbulkan doa dia, mereka, dan Nabi Muhammad lahir di Mekah di kalangan bangsa Arab. Yang keduanya hubungan Nabi Ibrahim dengan Nabi SAW, yang mana Nabi disuruh supaya ikut Nabi Ibrahim, dan banyak sunnah-sunnah Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim diteruskan oleh baginda dia. Ibadah haji umrahnya, tawaf, apa dia, sembelih korbannya, khitannya, banyak kali lah. Yang keduanya iaitu berkenaan dengan Nabi merupakan berita gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa memberitahu awal-awal lagi tentang kedatangan Nabi, min ba'di ismuhu Ahmad, seorang lelaki, seorang Nabi nama dia Ahmad. Jadi ajaran Nabi Isa sebut berkali-kali tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempatnya iaitu berkenaan dengan janji para nabi-nabi. Semua nabi-nabi Allah dia ambil perjanjian dengan mereka supaya jika lahir Nabi Muhammad di zaman mereka, mereka kena tinggal ajaran mereka, dia kena ikut Nabi Muhammad. Walaupun ada tafsir yang kedua iaitu mengatakan Nabi yang kedua ni mesti diikuti oleh Nabi yang terdahulu, maka samalah Nabi Muhammad begitu jugalah. Jadi semua Nabi-Nabi janji akan mengikut Nabi Muhammad kalau sempat dengan zaman mereka. Sebab itulah waktu Umar royak Nabi, dia nak mari Taurat, terjemahan Taurat, maka Nabi Nabi tegur kan. Nabi kata kalau Musa masih hidup, Nabi Musa pun tidak halal mengikut ajarannya kecuali kena ikut Nabi Muhammad SAW. Kemudian begitu juga ketika mana Allah Ta'ala mengambil perjanjian dengan pengikut Nabi Musa alaihissalam. Waktu 70 orang pengikut Nabi Musa yang bertaubat, dan akhirnya mereka minta nak tengok Tuhan, maka mereka dimatikan semua sekali dah. Jadi bila Nabi Musa minta supaya Tuhan ampunkan dosa mereka, bagi rahmat, Tuhan kata rahmat Tuhan yang kebagi pada orang yang mengikut Nabi SAW. Jadi Tuhan sebut nama Nabi dalam perjanjian antara Nabi Musa dengan Nabi Musa dengan Allah Ta'ala lah. Jadi Tuhan sebut sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Wayaknya orang yang betul-betul mendapat rahmat ni ialah pengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi itu serba ringkaslah berkenaan dengan ringkasan pelajaran yang lepas dah. Kemudian fasa yang kedua, masih lagi kita ni tajuk yang pertama iaitu berkenaan dengan Nabi sehinggalah kelahiran dia ni. Yang pertama berkenaan dengan nasab turunan Nabi, nama Nabi, dan yang keduanya berkenaan dengan hubungan Nabi dengan Nabi-Nabi lain lah. Hari ininya tajuk khusus hari ini, fasa yang kedua, bagaimana ahli kitab mengenali Nabi SAW. Jadi ahli kitab ni maksud dianya ialah pengikut asal pada agama Nabi Musa dan Nabi Isa, iaitu Taurat dan Injil, Yahudi dan Kristian lah. Dan mereka ni memang Allah Ta'ala sebut banyak perihal mereka dalam Al-Quranul Karim. Dan sampai sekarang ni pun kita masih bertempur, masih lagi bergelewak dengan mereka. Jadi ahli kitab ni orang yang mendapat wahyu sebelum Nabi Muhammad SAW, iaitu pengikut Nabi Musa dan pengikut Nabi Isa AS.
Tapi oleh kerana mereka ni menyeleweng, mereka ni hasad dengki, mereka ni cinta ke dunia, sehingga mereka sanggup, mereka dah menjadi musuh paling ketat pada Islam dah. Jadi kita kena faham, kena tahu tentang mereka ni. Sebab apa? Sebab sampai sekarang ni pun masih lagi mereka ni dengki dan dendam kesumat terhadap Rasulullah dan Islam, pengikut umat Islam lah. Okey, yang pertamanya, oleh kerana banyak nama-nama Nabi, sifat-sifat Nabi disebut oleh kitab-kitab terdahulu, maka ahli kitab, ulama-ulama cerdik pandai, mereka mengenali Nabi SAW dengan baiklah. Mereka mengenali Nabi dengan baiklah, dengan sempurna lah. Sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri dah. Kalau kita kenal anak kita, hak jatuh mana, hak tino hak mana, hak bosu mana, hak suluh mana, perangai macam mana, sore-sore kita kenal sebab kita pergi kecil lagi dia. Maka begitulah ahli kitab ni kenal Nabi secara terperinci dan Nabi dah. Bukan saja kenal Nabi, bahkan dia kenal ajaran Nabi. Mereka kenal apa dia, bila Nabi akan dibangkitkan, tarikh bila, di mana Nabi akan berhijrah, apa yang berlaku, ciri-ciri sahabat Nabi macam mana, semua mereka tahu berlaku. Benda ni ditegaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 146, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, iaitu orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, mereka mengenalinya, Nabi dah, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka dah. Ni tafsir ni ada kata ya'rifunahu, dhamir tu Nabi, ada kata ya'rifunahu ni maksudnya kiblat. Ni berkenaan dengan kiblat ni. Kiblat daripada asalnya Nabi ngadap Kaabah, kemudian tukar ke Baitul Maqdis, lepas tukar ke Kaabah semula. Jadi sebenarnya ahli kita tahu dah kiblat Nabi ni akan tukar ni, tapi saja mereka tak erti, mereka buat bodoh, tak tahu deh. Mereka tahu sangat, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka kenal perangai anak-anak mereka dah. Wa inna fariqam minhum, tetapi ini puncanya dah, sebahagian sekumpulan besar di kalangan mereka menutup, menyembunyikan kebenaran, sedangkan mereka mengetahuinya. Mereka tahu Nabi dibenar, Islam dibenar, kiblat Kaabah, dia Baitul Maqdis, Kaabah balik ni benar, tapi mereka sembunyikan juga dah. Dari surah Al-An'am ayat 20 pun sama juga, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka kenal Nabi sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Wa alladzina khasiru anfusahum, orang yang merugikan diri mereka ialah mereka yang tidak beriman, tak percaya dah. Jadi ni celah lah. Pertama, orang yang menyembunyikan kebenaran. Orang yang kedua, orang yang tahu benar-benar tak ikut benar-benar ni. Dan ni penyakit siapa dia ni? Penyakit orang yang berilmu. Ni berat sekali ni. Kalau jahil tu nasabah lah, tapi dia berilmu dah, tapi dia masih, penyakit dia paling teruk sekali, dia sembunyi kebenaran, dia tak ikut kebenaran dah. Jadi kita kena sedarlah bahawasanya bukan Tuhan mencela ahli kitab saja dah, tetapi kita nak tahu bahawasanya ulama-ulama ataupun manusia selepas pada ni pun akan ikut sebagaimana akan ahli kitab. Nabi sebutlah tatabi'unna sanana man kana qablakum, kamu akan ikut jejak langkah orang sebelum kamu. Jadi ikut tu bukan sahaja ikut perangai Yahudi biasa ni, ikut ulama Yahudi pun ikut juga perangai mereka ni. Jadi ni menyebabkan Tuhan murka dan Tuhan marah dah. Mereka sendiri yang merosakkan agama mereka dah. Jadi mereka mengenali Nabi dengan pengenalan yang sempurna, sebagaimana seorang bapa mengenali anaknya. Dan bapa tu boleh membezakan anak dia dengan anak orang lain. Kita pergi sekolah, lah ni sekolah cantik, kalau sekolah buka lah darjah 1 kalau rendah ke,
Budak sekolah tu 500 orang ada, 1000 orang ada budak di sekolah. Tapi tu kenal budak kita, anak kita. Tak kan ambil anak orang keliru umur kita, tak tukar anak ulah ni. Tak tukar dah. Tukar. Tak tukar. Walaupun kelas 1 tu ada 1 orang yang belajar. Tak. Walaupun sekolah rendah tu ada 1000 orang belajar. Kita kami anak kita kelik sekolah rumahnya. Kita tak kami anak orang lain yang support sama tinggi dah ni. Satu dah ni. Tak. Sama-sama tinggi dah ni. Tak kena tukar lah, tak kena tukar. Anak kita kenal kita kenal anak kita. Anak ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Faham dah? Kalau anak kita dengan universiti kita juga beribu-ribu 5,000 orang universiti. Tak kena tukar ambil anak kita. Tukar ni. Lah serupa ni, tak tukar tak tukar. Jadi ulama-ulama ahli kitab mereka mengenali Nabi dengan banyaknya sifat-sifat dan ciri-ciri dan nama-nama yang terdapat nama Nabi terdapat dalam kitab-kitab Taurat dan Injil mereka walaupun mereka mengenali secara lengkap, secara terperinci mereka kenal, tetapi mereka tetap menyembunyikan kebenaran. Puncanya kerana hasad dengki, kerana dengki hasad kerana hasad dia dan dengki. Sedangkan mereka mengetahui menyembunyikan kebenaran itu satu jenayah yang besar yang akan dipersoalkan, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah pada hari kiamat nanti bahkan dia akan membalas perbuatan mereka sebab itulah dalam surah dia, dalam surah Al-Muddathir ayat 31 Facebook alaiha tis'ata asyar, neraka ni dijaga oleh 19 orang malaikat. Alaiha tis'ata asyar. Wa ada ma salakakum fi saqar qalu lam nakum musallin. Neraka sakar ni dijaga oleh 19 orang malaikat. 19 malaikat, baru 19 orang malaikat, baru 20 satu dah, baru 18. Tuhan kata tidaklah kami jadikan bilangan wadah neraka ni kecuali sebagai ujian kepada orang-orang kafir. Mereka nak beri berapa 19 orang kafir tanya dah. Ikut tu hal orang boleh 15 orang 20 orang tu. So yang keduanya tujuan dia je, keduanya ialah liyastaiqinal ladzina utul, supaya yakinlah orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka mereka yakin dengan ke dia, dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Kerana kitab mereka sebut dah neraka jahim ni ada 19 malaikat jaga. Kalau sebut 19 orang juga sama. Jadi bila ingin 19 ni tertulis dalam Taurat dan Injil tak lagi dah 19 ni nombor nama sama tapi muka lain. Tak boleh. Nama IC dia dah. Nama IC tabi ada dah. Dia tak ketukar. Nombor telefon dia dah. Tak tukar dah ni. Dah. Nombor telefon kita tukar dah. Apa dia? Nombor IC ada. Tak tukar dah. Nombor angka ni ada dah. Pasport ada dah belakang. Tak kena tukar dah. Kemudian tersebut lagi wala yartaba, dia bertambahlah iman orang-orang yang beriman, dia tidak ragulah orang yang diberikan kitab, dia orang mukmin betul sungguh waliyaqula, dia supaya berkata orang-orang yang ada penyakit hati mereka, dia orang kafir akan berkata madza aradallahu bihadza masalah, apakah yang Tuhan nak dengan perbandingan ini 19 malaikat apa. Begitulah Allah menyesatkan orang yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang yang kehendaki. Wa ma ya'lamu junuda rabbika, tidak mengetahui bilangan tentera Tuhan kamu kecuali dia sahaja jadi Tuhan sebut bilangan itu nak supaya menepati apa disebut Taurat dan Injil. Maka Quran pun sebut 19 orang juga. Habis. Okey, itu yang pertama berkenaan dengan kenanya ahli kitab sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua jadi ahli kitab ni merupakan saksi kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka ni sebenarnya menjadi saksi sebenarnya lah. Tapi mereka ni ada kerana mereka menyembunyikan ke dosa orang sembunyikan saksi ni dia menjadi saksi dia sembunyikan, mana dia saksi menzahirkan kebenaran
Oleh sebab itu Allah menjadikan ahli kitab mereka ni, darjat mereka, dudukan mereka seperti saksi-saksi bagi Nabi dah, yang menjadi saksi kepada kebenaran risalah baginda dah, dan benarnya kenabian dah. Ni kalau mereka betul-betul jaga amanah lah, jaga amanah dan mereka tunaikan dah dengan sebenarnya dah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 99, qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja. Katakanlah wahai Nabi, wahai ahli kitab, kenapakah kamu menghalangi manusia dari jalan Allah? Orang-orang yang beriman, kamu menghalangi orang yang beriman dari jalan Allah dah. Tabghunaha iwaja, kamu mencari jalan-jalan yang bengkok dah. Wa antum syuhada, sedangkan kamulah menjadi saksi kebenaran Nabi Muhammad ni. Tapi pula pergi beli dah, pergi putar, pergi pusing. Wa mallahu, tidaklah Allah Taala itu lalai dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi sebenarnya tanggungjawab paling besar ahli kitab ni, mereka kena tunaikan amanah ini dah, penyaksian ini dah. Ni bebanan yang paling besar, iaitu taklif kepada mereka dah. Sebab itulah hak sepatutnya lah mereka lah manusia yang mula-mula membenarkan dia paling segera beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Patutnya gitu. Tapi sebaliknya ulat dah. Sebaliknya apa yang berlaku dah? Antara ayat yang Allah peringatkan, ya bani Israil azkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ini surah Baqarah ayat 40 dah. Wahai bani Israel, ingatlah kamu terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kamu dah. Dan penuhilah dengan janjiku, aku akan penuhkan janji kamu dah. Pada aku saja kamu takut. Jadi Tuhan peringatkan mereka supaya mereka tunaikan janji. Janji ke apa dia? Janji iaitu mereka menjadi saksi dah. Wa aminu, berimanlah kamu dengan apa yang telah aku turunkan, membenarkan apa yang ada bersama kamu. Wala takunu awwala kafirin bih, janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir. Kalau nak kira, bukan ahli kitab pertama kafir ni, orang Mekah lah pertama kafirnya. Nabi Muhammad bangkit dia kafir. Tapi oleh kerana mereka kenal Nabi dah, orang Mekah kenal Nabi lagi, ahli kitab kenal Nabi, tapi mereka engkar juga, mereka dianggap orang yang pertama kufur dah. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila, jangan kamu beli dengan ayat-ayatku harga yang sedikit dah. Mereka sanggup tukar habuan dunia, jawatan mereka, kedudukan mereka, pangkat mereka, gaji mereka dah, pendapatan bulanan mereka ni mereka sanggup tukar. Mereka sanggup sembunyikan ni kerana nak pertahankan ni kedudukan mereka dah. Ni berat sekali dah. Inilah punca lemahnya umat Islam, terutamanya ahli ulama. Lemahnya mereka, tutupnya mulut mereka, bisu bekak mereka. Kerana apa? Kerana mereka nak jaga perut nasi mereka dah. Ni bukti dia, ni ahli kitab dah. Wala talbisul haqqa, jangan kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Jangan kamu sembunyikan kebenaran jika kamu mengetahuinya dah. Jadi ahli kitab ni tahu Nabi ni jujur, benar, dan mereka yakin Quran tu daripada Allah Taala. Mereka tahu sangat, tapi mereka tak sibuk juga. Allazi walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, mereka mengetahui, mereka meyakini bahawasanya Quran itu turun daripada Tuhan kamu dengan sebenar, maka janganlah kamu meraguinya. Payahlah. Mereka tahu tapi mereka suruh ya. Payah belaka. Payah. Jadi bukan ukuran lah dah kita nak tahu kebenaran ni kalau orang pakai royak belaka. Sebab apa? Sebab ramai orang takut nak royak ni. Ramai orang ni
jaga kepentingan diri daripada dia nak rakyat kebenaran. Sebagaimana berlaku pada ahli kitab oleh sebab tu dah, oleh sebab tu gada ni ni nak wayaknya bagaimanakah ahli kitab ni tahu dah Nabi Muhammad ni benar, ajaran Nabi ni benar, apa dia Quran ni benar. Sebab tu bila Nabi cabar mereka supaya melakukan sumpah laknat, mereka tak berani. Ni dia kau cerita dah. Oleh kerana itu apabila datangnya rombongan Kristian Najran dah, Najran dekat Madinah lah, orang Kristian Yahudi ni mereka pindah dah ke Madinah nak sambut Nabi ni. Bila Nabi ajak mereka supaya beriman dan mempercayai risalahnya, mereka enggan. Nabi kata, ginilah aku cabarmu, mari kita sumpah laknat dah. Maka mereka undur ke belakang dan mereka enggan dah. Jadi mati dah hujah mereka, tak ada apa, tak berani dah. Lalu Allah Ta'ala turunkan Quran ayat surah Al-Imran ayat 1 dah. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm, maka sesiapa yang berani berdebat dengan engkau wahai Nabi tentang Al-Quran, tentang kebenaran ni, selepas datang kepada kamu maklumat ilmu maka ajaklah mereka, ta'ala mari nad'u abna'ana, kita panggil anak-anak kita, anak-anak kamu, isteri kita, isteri kamu di sendiri di kamu kamu kita pakat duduk pada belakang kawasan lapar, kita bersumpah kalau aku ni tu dia ni salah gini tu tu laknat disumpah pula gini-gini fanaj'al, maka kami jadikan laknat Allah kepada orang-orang yang berbohong dalam Sahih Bukhari ini cerita ni, ayat ni dalam Sahih Bukhari daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata datang Aqib dan Sayyid, kedua-dua ni dua pemimpin Najran mereka dengan Nabi, dan mereka berdua ni sanggup untuk melakukan sumpah laknat lalu salah seorang mereka berkata kepada temannya, kita kata dia jangan sumpah demi Allah, jika sekiranya dia betul-betul seorang Nabi tapi kita bersumpah juga, sumpah laknat juga, maka selama-lamanya kita tak akan berjaya, tak akan terlepas dan tidak akan dapat meninggalkan zuriat. Bukan kita saja binasa, zuriat kita pun akan binasa juga Jadi akhirnya mereka tak berani dan mereka kata gini Nabi, kami sangguplah beri ke apa sahaja kamu minta iaitu kami bayar jizyah bayar cukai kepala dan tolong hantar kepada kami seorang lelaki yang dipercayai ni rajulan aminan ni, apa rajulan aminan ni atas ni wallahu alam lah, sama ada untuk menentukan harga jizyah. Sebab jizyah ni dia beza, orang kaya berapa, orang miskin berapa, dia orang petengah berapa. Dia kau dah dibaca bayar dah 1 dinar, separuh dinar, suku dinar dia jangan kamu hantar kecuali orang yang betul-betul amanah Nabi kata tak apa la ab'asan ma'akum, aku akan hantar bersama-sama kamu seorang lelaki yang betul-betul amanah Maka sahabat-sahabat Nabi pun pakai jongkok kepala belakang masing-masing nak supaya menawarkan diri Nabi kata wahai Abu Ubaidah bangun Nabi sebut atas Abu Ubaidah pergi temu dengan mereka dan menetapkan boleh jizyah terhadap mereka Jadi bila dia bangun, Rasulullah kata inilah amin pemegang amanah pada umat ini aminul hal ummah. Sebab itulah waktu Umar Al-Khattab notikan mati syahid, Umar kata kalau Abu Ubaidah masih hidup lagi aku akan latih dia sebab Nabi kata aminul hal ummah. Tapi Abu Ubaidah meninggal Umar tinggal kena orang supaya berbincang
dia bermusyawarah dengan orang itu siapa dia nak lantik sebagai khalifah. Okey, itu yang kedua dah, berkenaan dengan ahli kitab menjadi saksi kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga pagi ininya ialah istiftah ahli kitab bihi. Ahli kitab ni bertawassul, meminta kemenangan pertolongan Allah dengan Nabi Muhammad SAW dah. Ni tawassul Gabriel ni. Ada orang ujian tawassul ni. Ambil Quran saya. Quran. Tawassul macam mana dah? Saya molek tu. Ni surah Al-Baqarah ayat 89 dah. Kenalnya ulama ahli kitab ni terhadap Nabi sehingga Yahudi Madinah Al-Munawwarah, bila mereka memohon pertolongan Allah dan sokongannya ke atas mereka ketika mana mereka memerangi musuh, maka mereka bertawassul dengan Nabi dan doa-doa mereka. Tawassul macam mana ni? Itu baca ayat tu dah. Ayat dia nya walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Wa kanu min qablu, dan sebelum itu mereka ni yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Kata yastaftihuna alladhina kafaru tu apa dia maksud dia? Yastaftihuna ni maksud yang pertamanya sebagaimana dalam tafsir ni dah, dalam tafsir dah. Maknanya yastaftihuna alladhina kafaru, mereka memohon pertolongan kemenangan kepada Allah Taala ke atas orang kafir. Maksudnya mereka kata Rasulullah, wahai ya Allah, berilah kemenangan kepada kami. Kerana apa? Kerana kami nak ikut Nabi Muhammad depan ni. Kami sekarang ini tunggu Nabi Muhammad tiba. Kami nak ikut Nabi Muhammad gini. Jadi mereka bertawassul nak ikut Nabi, nak ikut Islam, nak ikut Quran, nak ikut Nabi akhir zaman, dan minta Tuhan bagi kemenangan. Itu maksud tawassul. Bukan tawassul kita faham ni tak dah. Jadi mereka bertawassul dengan amal soleh mereka, iaitu mereka janji nak ikut Nabi, nak mempertahankan Islam kalau Tuhan bagi kemenangan terhadap musuh. So, maksud yang kedua, makna yang zahirnya wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Maksudnya sebelum datangnya Al-Quran ni, pupuk Yahudi Taurat dan Injil ni, pupuk Yahudi dengan Kristian ni, mereka duk mengajar kitab. Dari Taurat kami sebut ni, Nabi Muhammad akan mari ni, Quran akan turun ni. Dak. Kristian begitu juga gitu. Tapi bila Quran mari, mereka tolak. Nabi Muhammad mari mereka tak beriman. Istiftah ni, fatah ni buka. Mereka duk buka kitab semua. Duk buka kitab semua, mereka buka kitab, duk musulah kitab, baca kitab, tulis kitab semua sekali. Duk ngajar, tiba-tiba bila Nabi Muhammad mari, mereka engkar tolak. Jadi mereka beriman ketika sebelum Nabi Muhammad mari. Bila mereka tahu Nabi Muhammad ni bukan di kalangan bangsa mereka, di kalangan kelompok mereka, maka mereka menolaknya. Tu maksud yastaftihuna dah. Jadi hak ni tafsir yang pertama lah. Mereka memohon pertolongan kemenangan dengan apa dia, mereka nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah. Maka Allah merekodkan dah perkara ini dah. Walamma ja'ahum kitabun min indillah, bila datang kepada mereka kitab dari sisi Allah, iaitu Quran, musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada bersama-sama mereka, Taurat dan Injil. Sedangkan mereka sebelum itu selalu membuka kat orang kafir, memohon pertolongan menghadapi orang kafir dah. Istiftah maksud istinsar dah, memohon pertolongan. Falamma ja'ahum, bila datang sungguh Quran kepada mereka, ma'arafu, mereka kenalnya, kafaru bihi, tiba-tiba mereka engkar, mereka menolak dah.
iaitu mereka menolak kufur dengan Nabi dan kufur dengan Al-Quran dan mereka berpaling pada dakwahnya. Maka akhirnya tu yang sebut falaknatul, laknat Allah kepada orang kafir. Kafir yang mereka nya deh. Mereka beriman sebelum Nabi Muhammad mari. Nabi mari mereka menolak. Kafir yang mereka ni. Jadi ini fatwa daripada Allah Taala, kafirnya ahli kitab kerana mereka menolak dakwah Nabi SAW. Kemudian Allah menjelaskan kenapa mereka berubah pendirian mereka. Mereka sanggup pindah daripada Baitul Maqdis mari, daripada Palestin mari ke Madinah, pindah ke Madinah. Dah berkampung di sana. Apa dia zuriat mereka duduk sana dah. Lama banyak keturunan mereka duduk sana. Tiba-tiba dia mengajar-ngajar kita, tiba-tiba Nabi mari mereka tukar pendirian mereka. Apa gitu? Allah menjelaskan bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Amat buruk sekali, amat teruk sekali apa yang mereka tukar diri mereka dah. Iaitu an yakfuru bima anzalallah, iaitu mereka kufur dengan apa yang Allah turunkan. Apa mereka kufur ni? Baghyan, kerana mencari ayyunazzilallahu min fadlihi, kerana Allah Ta'ala menurunkan kelebihannya kepada orang yang kendaki. Kerana mereka tak asing Quran itu kepada bukan Yahudi dak, bukan Kristian dak, turun pada orang Arab, suku Sakak, bukan pada bani mereka dak. Ni asabiyah, bahaya dah. Iaitu mereka kufur dengan apa yang Allah turunkan ke atas penutup sekalian Nabi-Nabi dan Rasul, kerana dengki, hasad dah. Kerana Quran itu turun ke atas bukan di kalangan mereka dah. Jadi tindakan mereka tu kerana zalim yang berpunca pada hasad dengki dah. Jadi orang dengki ni dia nak juga, bukan hak dia pun nak juga. Bukan hak dia nak juga orang. Ni hasad dengki. Jadi Allah Taala menzahirkan di sini apa dia dendam kesumak apa dia Yahudi ke atas Nabi dan kebencian mereka yang bersangatan terhadap Al-Quran dari syariat Islam dah. Sebab itulah mereka menipu daya dah. Buat tipu helah berterusan dengan Islam sampai kiamat dah. Tu yang sebut tu rekod ke faba'u bi ghadabin ala ghadab. Mereka kembali ke rumah mereka, ke tempat tinggal mereka, kediaman mereka, ke negeri mereka dengan kemarahan, bercampur dengan kemarahan pula dah. Tu yang kata walil kafirina, dan untuk orang kafir azab yang menghinakan dah. Hinalah mereka dah. Jadi mereka dengki, mereka hasad dah, macam-macam mereka buat Nabi. Mereka sihir Nabi, mereka racun Nabi, mereka nak bunuh Nabi dah, mereka bunuh khalifah-khalifah, macam-macam. Mereka apa dia pecah belah ke umat Islam ni, daripada dalam luar, macam-macam mereka buat dah. Fitnah khawarij, fitnah golongan, semua sekali Yahudi berlaku lagi dah. Jadi kena ingat molek lah. Kena ingat molek dah. Ni apa dia pengajar sirah ni ialah kita kena ingat dendam kesumak dan dengki kebencian Yahudi ni sehingga hari kiamat, sampai bila dah. Mereka tak akan duduk senang tengok umat Islam ni. Wala tarda'ankal yahudu wala nasara dah. Kemudian tanya seterusnya adalah al-fatrah ma baina Isa wan Nabi. Zaman fatrah dah. Fatrah ni zaman yang tidak ada wahyu, tidak ada Nabi yang diutuskan dah. Antara zaman Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW dah. Ni antara tempoh yang paling singkat lah. Paling singkat zaman antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Antara perkara yang membantu, faktor yang membantu, yang mendorong ahli kitab dia untuk mengenali Nabi, kerana pendeknya tempoh terhentinya wahyu antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Disebut oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, iaitu surah Al-Maidah ayat 19 dah. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Wahai ahli kitab, telah datang kepada kamu seorang rasul kami dah, menjelaskan kepada kamu ala fatratin minar rusul, dalam tempoh yang singkat ketiada rasul dah, antaqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir, supaya kamu tidak berkata tidak datang kepada kami seorang pun membawa berita gembira ataupun peringatan.
Sekarang ni faqad ja'akum basyirun wa nadhir, telah datanglah kepada kamu pembawa berita gembira dan pemberi amaran. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah berkuasa atas segala-galanya. Jadi tempoh berapa lama ni? Tempohnya ialah dalam hadis yang mulia daripada Salman radhiyallahu anhu, dia berkata fatrah ataupun masa fatrah ni macam tempoh yang tidak dibangkit kepada seorang rasul atau Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ni ialah 600 tahun 600 tahun ini disebut oleh Sahih Bukhari dalam kitab Manaqib. Ibnu Hajar kata tidak ada halangan jika sekiranya ada Nabi yang mengajar pada syariat Rasul yang terakhir, cumanya wahyu tak turun ada mungkin ada Nabi tengok tu yang mengajar pada Taurat juga, Injil juga ataupun mengajar pada Quran, tapi tidak ada wahyu yang baru, tak ada jadi sebab itulah fatrah ni ialah zaman tidak ada Rasul. Sebab itulah kita sebut ada perbahasan ulama yang mengatakan ahli fatrah ni mereka selamat daripada azab sebab apa? Sebab memang tidak ada Nabi, tidak ada Rasul di kalangan mereka sebagaimana selamatnya dua ibu bapa Nabi pendapat disebut dahulu Kemudian seterusnya ialah berimannya sebahagian ahli kitab dengan Nabi ahli kitab, ahli ulama mereka ni ramai lah, tapi hak beriman ni segelintir saja ratus-ratus orang, ribu-ribu orang tu apa kerak beriman berapa peratus beriman bukan tak berpelajaran belakang, PhD belakang, doktor belakang master belakang, tapi tak beriman juga kan tu guru belakang dah Jadi segelintir ahli kitab mereka ni akur terhadap kebenaran dan mereka menerimanya. Ada yang datang bertemu Nabi dan mempercayai kebenaran Nabi antara orang yang paling masyhur yang beriman di kalangan pendeta Yahudi ialah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni masuk Islam bila? Dia masuk Islam mula-mula Nabi sampai ke Madinah dan mula-mula dia tengok Nabi SAW Jadi Nabi telah memuji Abdullah bin Salam Dalam hadis yang mulia daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi bersabda Nabi, aku tak pernah mendengar Nabi berkata kepada orang yang masih hidup lagi atas muka bumi ni, dia ni ada syurga. Tak pernah aku dengar Nabi kata kecuali Nabi kata kepada Abdullah bin Salam, Allah salah seorang ni dia ada syurga ni, dia hidup lagi dan ayat ni dah turun kepada Allah bin Salam, wa syahida syahidun min bani Israila ala mislihi, ada seorang saksi di kalangan Bani Israel ke atas kebenaran Al-Quran. Apa dia? Itu Allah bin Salam ni surah Al-Ahqaf ayat 10. Qais bin Abbad kata, aku duduk di masjid Madinah, tiba-tiba ada seorang lelaki nampak khusyuk pada muka dia mereka berkata, tu lelaki-lelaki ahli syurga ni. Dia pun semaya 2 rakaat, Allahu Akbar, ringkas semaya 2 rakaat, dia pun keluarlah. Katanya Qais bin Abbad, aku pun ikut belakang, aku tanya, innaka, kata wahai Abdullah, ketika masuk saat ni masjid, mereka berkata ni lelaki ahli syurga. Jawabnya Abdullah bin Salam, demi Allah tidak patut bagi seorang berkata apa yang tidak mengetahui aku akan cerita sebab apa Rasulullah kata begitu aku telah bermimpi di zaman Nabi lalu aku ceritakan kepada Rasulullah aku telah melihat dalam mimpi aku berada di taman yang luas yang menghijau tengok taman tu ada tiang besi pangkal dia tu berada di bumi, puncak dia berada di langit di puncak atas langit tu ada ke dia? Ada tali yang kukuh maka ada orang kata pada aku, naiklah, panjat kata, tak nak panjat ni tinggi ni, tengok panjat macam mana maka marilah seorang pembantu, dia pun tolak aku
Faraqah itu aku panjatlah sehinggalah aku sampai ke muncuknya. Dan aku pegang tali kukuh ni. Maka dia kata kepada aku, pegang kemah tali. Aku sedar tali itu di tangan aku dah. Faqasastuha, aku cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Nabi tak habis mimpi dah. Nabi ni tak habis mimpi. Dia tak habis mimpi ni bukan boleh belajar ke apa dah. Tak habis mimpi ni bakat yang Tuhan bagilah. Dah seorang yang apa dia pertama sekali karamah sekara dah, yang keduanya bakat Tuhan bagilah, bukan boleh belajar dah. Ada orang nak belajar, mana boleh belajar dah. Memang Tuhan beri ke dia bakat dia dah. Nabi kata ar-raudhah al-Islam, tamai itu adalah Islam. Tiang itu tiang Islam dah, tiang agama lah. Tali yang kukuh itu adalah akidah dah. Dan kamu wahai Abdullah bin Salam di atas Islam sehingga kamu mati. Itu tafsir dia mimpi dah. Muak di atas Islam mati wahai Abdullah bin Salam. Maka lelaki itu ialah Abdullah bin Salam dah. Okey, itu yang pertama lah. Yang keduanya patut juga disebut di sini bahawasanya Allah Ta'ala turun kepada Abdullah bin Salam ni ayat Quran dah. Ayat Quran mana dah? Ayat surah Al-Aqarah ayat 10. Ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa syahida syahidun min bani Israila ala mithlih fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Ayat ni lah. Apakah pendapat kamu jika sekiranya Quran ni pada Allah Ta'ala sedangkan kamu kufur dengannya, sedangkan ada saksi seorang di kalangan ahli Bani Israel, seorang saksi ada dah, seorang tu yang sebut dah. Maka dia beriman, kamu takabur, tu yang sebut dia beriman, kamu sombong dah. Seorang tu yang sebut wasyahidah syahidun. Maka ayat ni seorang saksi di sini ialah Abdullah bin Salam. Maka Allah menjadi saksi bahawa Quran itu benar, dia bahawasanya wa anna ma fihi. Allah Salam juga menjadi saksi Quran ini benar. Dia juga saksi bahawasanya ancaman dan tauhid yang terdapat dalam Quran itu sama dengan terdapat dalam Taurat. Sebagaimana Allah Ta'ala turunkan juga kepada Abdullah bin Salam dan orang-orang yang Islam sama-sama dia kalangan ahli kitab wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Dia orang-orang kafir berkata kamu bukan nabi, bukan rasul. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Jawablah wahai nabi, cukuplah Allah Ta'ala saksi antara aku dan antara kamu. Wa man indahu ilmul kitab. Dan cukuplah orang yang ada ilmu kitab di sini menjadi saksi dia. Jadi maksud orang yang ada ilmu kitab ni ialah Allah bin Salam dan ulama-ulama Yahudi yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sebut sifat mereka dah. Begitu juga Allah Ta'ala turunkan kepada sebahagian orang yang beriman di kalangan ahli kitab firman-Nya ketika memuji dah. Alladzina atainahumul kitaba alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Ni surah Al-Qasas ayat 52 dah. Sehingga 5 dah. Ni Allah Ta'ala puji ahli kitab dan Tuhan sebut sifat-sifat mereka dah. Jadi ayat ni ayat pujian ni, pujian kepada pujian mereka bila dibaca ayat mereka berkata kami beriman, ni kebenaran Tuhan kami dah. Mereka yang diberi 2 kali pahala dengan sebab kesabaran mereka. Mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dah. Mereka infakkan sebahagian harta mereka kepada jalan Allah. Bila mereka jadi sebahagian ahli tafsir berpendapat ayat-ayat ini tu kepada rombongan Kristian Habsyah dah yang sampai bertemu dengan Nabi di Mekah. Mereka mendengar Al-Quran, mereka menyahut dakwah dan seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kata gitu. Ada juga kata bahawasanya Ibn Abbas kata mereka ni ialah Najasyi dan kawan-kawannya lah. Ketika mana Ja'far bin Abi Talib waktu berhijrah ke Habsyah, dia baca ayat ni, kemudian mereka dengar, mereka menangis sehingga basuh janggut-janggut mereka dah. Itu yang sebut, itu yang puji mereka dah.
Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum, bila mereka mendengar apa yang diturun kepada Rasul, kamu melihat mata-mata mereka ni menangis kerana mereka mengenali kebenaran. Yaqulu rabbana, mereka berkata kami telah beriman. Tulislah kami sama-sama orang yang menjadi saksi. Jadi macam-macam lah. Jadi kesimpulannya ayat-ayat ni turun kepada ahli kitab yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun banyak macam-macam tafsir yang ada kata apa dia Yahudi Najran, ada kata apa dia Najasyi, ada kata macam-macam lah. Ala kulli halnya ayat ni turun kepada sebahagian ahli kitab dengan Kristian yang telah beriman dengan Nabi dan membenarkan risalahnya. Kemudian tajuk yang terakhir pada pagi ni berkenaan dengan Islamnya berkenaan dengan Islamnya bagi ahli kitab ni ialah tajuk terakhirnya Islam Salman bin Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Sebab Salman Al-Farisi ni dia asalnya agama Majusi, agama Yahudi, agama Kristian. Akhirnya Islam masuk Islam. Dia juga menjadi saksi bahawasanya ahli kitab yang masuk Islam Kalau kita ngaji Bukhari dalam akhir Kitabul Maghazi disebutlah, atau kitab manakib disebutlah kisah Islamnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni salah seorang sahabat yang Muammarin, maksudnya dipanjai ke umur dia panjai 100 tahun lebih. Dan dia boleh masuk semua agama, dia masuk belakang. Pengalaman dia banyak lah. Antara perkara yang menegaskan, mengukuhkan perkara ini ialah kisah Islamnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Al-Farisi ni Parsi lah, maksudnya dia ni asalnya Iran Ramah ada Ram Hormuz Ram Hormuzi dia di kalangan sahabat yang diberi umur panjang. Salman Al-Farisi ni waktu kecil dia kena colek. Berlaku peperangan negara dia, orang colek dia. Dia bukan hamba, tapi orang colek dia. Orang pemedangan Malaysia lah ni. Colek budak Kemudian daripada negeri Faris dibawa dia, dijual di pasar-pasar sebagai seorang hamba. Jadi daripada dia ni merdeka, dijual sebagai seorang hamba, menjadi hamba pada seorang pemilik tua dia Kemudian tukar pula tangga orang lain pula tukar tutur sampai ke Madinah. Daripada Parsi tu sampai ke Madinah, jauh lagi ni. Parsi Rum lagi mari mari akhir mari Madinah. Berapa orang tu? Berbelah-belah orang tua dia. Berbelah-belah rumah dia masuk. Jadi dalam hadis daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu bertukar tangan tua dia ni dia satuan ke tuan yang lain sebanyak belasan tua dia. Dan dia asalnya Ram Hormuz, asal negara dia Ram Hormuz ni maksudnya Iran Iran, Afghanistan, sepadan belakang Imam Bukhari menyebut secara taklid dia dalam kitab dia. Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah berkata kepada Salman Al-Farisi, katib, wahai Salman, temulah diri kamu sedangkan dia Salman Al-Farisi ni sama merdeka tapi mereka menzaliminya sehingga mereka anggap dia sebagai seorang hamba sedangkan dia bukan hamba pun. Jadi ini merupakan karakter hadis yang disambung oleh Ahmad At-Tabrani daripada jalan Ibn Ishaq, daripada Asim bin Umar, daripada Mahmud bin Labid, daripada Salman kata, aku seorang lelaki Farsi. Dia pun sebut panjang hadis Kemudian dia kata, summa marrabi nafarum min kalbi tujjar. Kemudian lalulah dekat aku
peniaga daripada Banu Kilab dah. Mereka bawa aku sama-sama mereka sehinggalah mereka sampai di Wadul Qura dah. Ini cerita dia lah. Akhir sekali dia dibawa ke Mekah dah. Mereka menindas aku dan mereka menjual aku pada seorang lelaki Yahudi. Ni apa dia, Salman Al-Farisi, dia dijual. Dalam hadis sebut Rasulullah pun kata kepada aku, wahai Salman, mu tubuhlah diri kamu dah, tubuhlah diri kamu. Dan tubuh macam mana ni? Maka aku pun tubuhlah diri aku pada tuai aku dengan 300 pohon pokok tama. Maksudnya dia kena tanam pokok tama 300 pohon sehingga buah, barulah dia bertumbuh diri dia dah. Dia buat lah. Tanam pokok dah. Wa kana dzalika, itulah sebab dia akhirnya terlepas daripada penghambaan radhiyallahu anhu ardah dah. Akhirnya dia berjaya apabila tanam pokok tama tu dia sehingga sesah tugas dia. Maka Tuhan turunkan ayat Quran dah. Allah turunkan ayat Quran surah ni, surah Jumaat ayat 2 ayat 3 dah. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutuskan di kalangan ummiyin, sahabat-sahabat yang buta huruf dah, seorang rasul di kalangan mereka, yang mana tugas rasul membaca kepada mereka ayat-ayat dan menyucikan mereka dan mengajar mereka kitab dan hikmah dah. Sesungguhnya mereka sebelum ini dalam kesaktian nyata dah. Wa akharina minhum, ni tersebut, wa akharina minhum, beriman juga dengan Nabi dan orang lain dari kalangan mereka yang belum lagi jumpa dengan Nabi dah, akan beriman dengan Nabi juga dah. Wa huwal azizul hakim, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Mana tu yang sebut dalam ayat ni, bukan sahaja orang Arab beriman dengan Nabi, bahkan orang bangsa lain yang belum bertemu dengan Nabi pun akan beriman dengan Nabi juga. Jadi Abu Hurairah tanya Rasulullah, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, siapa dia mereka ni? Golongan di kalangan mereka yang belum sempat bertemu dengan mereka ni, siapa dia? Nabi tak jawab 3 kali. Abu Hurairah tanya soalan 3 kali jawab, tak tanya soalan, tak jawab. Kamu dia barulah Nabi jawab dia pada tu dah. Masa Nabi tunggu wahyu lah. Jadi ketika Abu Hurairah tanya tu, ada Salman Al-Farisi ramai-ramai. Nabi pun tepuk lah tangan dia atas asrama. Nabi kata, kalulah iman ini berada di bintang Suraya, nescaya lelaki bangsa di kalangan kaum ni, kaum dia ni, kaum Farsi ni akan menggapainya dah. Kalulah iman berada di bintang sekalipun, mereka akan mencapainya, akan mendapatinya dah. Maksud Nabi pujilah, puji kesungguhan orang Farsi dan apa dia, kaum Salman untuk mencari iman dah, menggapai iman dah. Jadi ini disebut dalam kitab tafsir Sahih Bukhari, hadis yang bernombor 4897 dah. Itulah kisah-kisah beberapa orang sahabat, Salman Al-Farisi, Abdullah bin Salam dah, apa dia, Najasyi dan apa dia, ulama-ulama ahli kitab yang lain yang telah pun beriman dengan Nabi Muhammad SAW dah. Jadi walaupun tidak ramai yang beriman, tetapi ada yang beriman dah. Jadi menunjukkan bahawasanya kebenaran ni walaupun tak ramai yang ikut, tapi kebenaran itu tak kebenaran dah. Dan memanglah kebenaran ni ramai orang yang menutupinya dah. Kenapa? Kerana nak menjaga kepentingan hidup mereka dah. Jadi pengajaran kepada kita umat Islam ni ialah kena ingat molek lah. Dah, kita jangan ingat orang pakai tak wayak belakang, pakai senyap belakang. Dah, tak kira gitu dah. Walaupun seorang bergerak kebenaran tak benar juga. Saya nak sebut lah, tak tahun 70 hari 80 hari dah. Waktu orang duk mengagung-agungkan revolusi Iran, semua gerak ke Islam, ulama-ulama duk agung belakang, gambar Khomeini belakang semua.
Orang si sore lawa Syiah. Dah, orang pakai kata dia belakang, kamu dia lawa Syiah. Dah, tapi akhir sekali kepada dia. Orang nampak Syiah sesat. Lajar Syiah. Dah. Sore dia. Sore dia. Jangan kata sore ni tak betul. Orang ramai tu betul ya. Dak, kayak gitu dak. Dah, tak boleh. Tak boleh lah. Yahudi lagi tak ramah. Ramah tak berimeh lah. Tapi hak berimeh buat orang. Tapi hak syahid tu sebut sore tak benar. Wallahu a'lam.